Buletin Didik 5 Mei bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kontrak 2,600 guru kontrak perkhidmatan COS yang akan tamat Jun ini dijangka disambung untuk tempoh 2 tahun lagi. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razidin berkata, perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat selepas perbincangan antara Kementerian Pendidikan KPM dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Dan pihak SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, selaku pihak berkuasa melantik akan mengikuti segala peraturan dan tata cara sedia ada sekiranya calon-calon ini melapasi apa saja tapisan yang dibuat dan peraturan yang telah ada, maka insya-Allah ianya tidak akan menimbulkan sebarang masalah. Tambahnya, kumpulan guru berkenaan tidak perlu bimbang mengenai nasib mereka. Ini selepas terdapat desas-desus kononnya mereka tidak akan mendapat gaji pada bulan Mei. Jelas beliau, dakwaan berkenaan adalah tidak benar kerana KPM sentiasa memastikan kebajikan guru-guru terpelihara. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai trend guru bersara awal, beliau berkata pihaknya akan memperincikan satu persatu serta tindakan yang boleh diambil mengenai isu berkenaan. Tambahnya, kajian dilakukan dengan mengambil kira data dari tahun 2017 kerana mana-mana perkhidmatan lain juga akan ada yang mengambil ketetapan untuk bersara awal kerana ia adalah pilihan masing-masing. Advanced Surgical Skill Centre ASSC Hospital Chancellor Tuanku Mukris HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia sekali lagi dipilih menerima akreditasi dari The Royal College of Surgeons of Edinburgh sebagai pusat latihan kemahiran pembedahan pertamanya di luar United Kingdom. Untuk akreditasi terbaharu itu, tempohnya adalah selama 5 tahun sehingga 7 April 2027 dan merupakan kesinambungan daripada akreditasi yang diterima mereka pada tahun 2019. Penerimaan akreditasi ini ialah selepas kejayaan ASSC mencapai dan mengekalkan standard latihan yang diperlukan dalam sistem penjagaan kesihatan di peringkat antarabangsa. Naib Chancellor UKM, Profesor Dato' Dr. Muhammad Ekwan Toriman berkata, penerimaan itu merupakan pencapaian yang membanggakan bagi HCTM dan UKM kerana The Royal College of Surgeons of Edinburgh merupakan antara kolej pembedahan yang berprestij dan tertua di dunia. Tambah beliau, UKM akan terus menyokong kerjasama ASSC dan rakan strategik dalam usaha mengukuhkan lagi bidang pendidikan tinggi berkualiti di Malaysia agar mencapai hasrat negara serantau dan global. ASSC terlibat secara langsung dalam pengajaran prasiswazah, pasca siswazah dan kajian klinikal berkaitan dengan bidang surgery. Pusat ini juga menjadi hub latihan bagi pelajar, doktor pakar dan petugas kesihatan di luar HCTM. Mencabar diri melakukan pembentangan di peringkat antarabangsa sememangnya satu pencapaian yang membanggakan. Itulah yang dilakukan 3 pelajar teknologi elektrik Kolej Vokasional Keningau, Sabah yang membentang inovasi mereka secara dalam talian di persidangan Kongres Penyelidikan Saintifik Antarabangsa di Azerbaijan. Pasukan itu terdiri daripada Kamarun Nazirah Taib, Ardama Huguan Moduing dan Muhammad Alfian Mazlan. Pembentangan projek tahun akhir itu disertai delegasi daripada 27 buah negara. Inovasi mereka digelar Face Mask Disposal Machine atau mesin pelitup muka pakai buang. Melaluinya, usaha membasmi virus dan patogen yang terdapat pada pelitup muka boleh dilakukan lebih awal atau sebelum dibuang. Ini kerana hasil daripada kajian mereka mendapati kebanyakan pelitup muka yang dibuang atau dilupuskan tanpa sebarang langkah pencegahan. Hasil penggunaan mesin ciptaan mereka itu, pelitup muka yang sudah digunakan boleh dinyatasi terlebih dahulu sebelum dilupuskan. Persidangan Kongres Penyelidikan Saintifik Antarabangsa dianjurkan Baku Eurasia University Azerbaijan yang berlangsung pada 27 dan 28 April lalu.
Kebajikan Pendidikan dan Sasiah 29 orang pelajar daripada 14 keluarga yang dikenal pasti menjadi yatim piatu akibat COVID-19 sentiasa mendapat perhatian Polis Selangor. Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan dan Keselamatan Komuniti, Polis Kontingen Selangor, ACP Roslan Ibrahim berkata, untuk tujuan itu pihaknya membuat pemantauan setiap 3 bulan sekali. Beliau bersama 12 anggota melakukan lawatan ke 3 buah keluarga di sekitar Selangor baru-baru ini bagi mendapatkan maklum balas dan melihat perkembangan anak-anak yatim piatu berkenaan. Tambah beliau, program inisiatif Prihatin Pelajar Yatim Piatu COVID-19 dilaksanakan dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan negeri. Untuk kita melihat sendiri dan melawat sendiri, ziarah sendiri keadaan anak yatim dari segi pembelajaran dia, emosi dia, perasaan dia dan kehidupan sehari-hari yang bersama penjaga, di mana penjaga yang menjaga ada di kalangan tu, ada yang dijaga oleh bapa saudara dia, mak saudara dia, di mana kita tengok sendiri keadaan kesihatan dia. Program berkenaan memberi fokus kepada isu berterusan ataupun kelangsungan hidup pelajar yatim piatu akibat COVID-19. Ini diharap dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan tanggungjawab semua pihak dalam usaha untuk menyantuni golongan terbabit. Kebiasaan sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk wang tunai dan bakul makanan. Kami dari SMK Norma mengucapkan selamat. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Apa yang kita nak buat, ya, kita nak menghasilkan bekas pensel comel. Untuk projek kita pada hari ini, kita berfokus kepada bentuk. Saya nak letak kumbang lah, barulah sesuai. Cikgu nak minta seekor boleh? Boleh cikgu, silakan cikgu. Saya ada banyak kumbang. Dah siap. Didik TV, hub pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran. Didik TV merangkumi kurikulum dan ko-kurikulum pendidikan kebangsaan untuk murid sekolah, prasekolah hingga ke pra-universiti dengan pembelajaran menarik yang dikendalikan oleh guru-guru berkelayakan. Didik TV boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jom belajar hanya di Didik TV KPM. Setiap hari mulai 7 pagi hingga 12 malam. Didik TV KPM. Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengarahkan semua universiti awam di negara ini supaya menilai semula aspek keselamatan fasiliti masing-masing. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, kajian menyeluruh termasuk menambah baik struktur bangunan perlu dilakukan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini seperti yang menimpa seorang mahasiswa Universiti Sains Malaysia USM. Menurut Datuk Seri Noraini, melalui kajian itu, USM akan melakukan penambahbaikan dalam aspek keselamatan. Ia termasuk memantau projek-projek yang melibatkan fizikal bangunan supaya lebih selamat diduduki dan mesra pengguna, termasuk bagi mahasiswa orang kurang upaya OKU. Beliau berkata demikian selepas melawat keluarga Allahyarham Lokman Hakim Madrani di Kampung Panambang, Kota Baru. Lokman Hakim, 22 tahun, meninggal dunia selepas terjatuh dari tingkat 8 Desa Siswa Tekun USM Kampus Indok pada 25 April lalu, dipercayai kerana tergelincir. Datuk Seri Noraini turut menyampaikan skim perlindungan takaful keluarga berkelompok peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang memberi pengecualian pembayaran balik pinjaman pendidikan. Pada masa sama, keluarga itu turut menerima sumbangan khairat kematian sebanyak RM1,500.
Warga kota yang tidak pulang ke kampung halaman memanfaatkan cuti Aidilfitri dengan melakukan aktiviti riadah. Keadaan itu semakin ketara berikutan kelonggaran yang diberikan pada prosedur operasi standard SOP. Ikuti laporan Muhammad Rahmat Rosman. Tinjauan di Taman Metropolitan Kepong mendapati orang ramai memenuhi taman rekreasi ini untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga. Saya kat sini saya main basikal bang. Main basikal sebab tak balik kampung, sebab nak balik kampung pun sebab ramai sangat orang. So keluar rumah tu pergi ke taman jugalah. Pergi rumah member sekejap, lepas tu kita balik sini balik, pergi taman, riadah lah main basikal macam biasa je. Kita jalan-jalan je bang, bosan bang dekat rumah PKP macam ni kan. PKP pun tak dapat balik raya lagi kan. Macam tahun kemarin kan PKP ada sebab kan. Tahun ni pun tak balik lagi, aduh. Iyalah kita jalan-jalan sini lah, hilangkan boring kan daripada di rumah ya kan, tempat kerja kan. Mumpung sekarang tengah cuti ni. Nak balik Sabah pun tiket mahal bang. Antara aktiviti yang dilakukan, bermain layang-layang. Itu saya banyak happy. Pasal sekarang tak payah pakai mask, tak payah MySejahtera mau scan, itu really kita banyak happy lah. So harap-harap jangan continue lah. Kelonggaran untuk tidak memakai pelitup muka di kawasan terbuka juga membolehkan orang ramai melakukan aktiviti riadah. Sebab kita kat Badang panas kan, pakai mask pun susah juga. Kalau kita jalan luar, dah pakai juga. Safety number one lah. Kalau tiba-tiba kena, Kebenaran melakukan aktiviti rekreasi semestinya memberikan kelegaan kepada orang ramai. Namun, usah leka kerana wabak masih ada di sekeliling kita. Patuhi SOP dan amalkan langkah pencegahan. Kita masih belum menang. Rahmat Rosman melaporkan. Dua tahun tidak dapat beraya di kampung halaman berikutan pandemik COVID-19. Raya kali ini, keluarga Zulkifli Ngahsudin berjaya mengumpulkan 4 generasi mereka. Suasana meriah, tambahan pula susulan kelonggaran SOP yang diumumkan kerajaan baru-baru ini. Seramai 150 orang daripada 4 generasi Zulkifli Ngahsudin berkumpul bersama bagi meraihkan Aidilfitri tahun ini. Pertemuan diadakan di salah sebuah rumah generasi itu di Kampung Ulu Cepur, Cemor, Perak. 2 kemah didirikan. Langkah ini dapat memudahkan mereka beramah mesra dan pada masa sama menjadi tempat untuk mereka berteduh. Seronok, dapat jumpa kawan-kawan, dapat raya bersama, dapat main bercakap bersama. Tapi I wish you mama kan. Sebelah malam, aktiviti anak-anak diteruskan dengan bermain bunga api pula. Murid-murid SKP 7 mengucapkan Bersua kembali. Amerika Syarikat melaporkan mempunyai lebih 2,000 buah empangan yang dikategorikan sebagai uzur. Menurut analisis, keadaan ini amat berbahaya dan boleh meragut nyawa. Kebanyakan empangan terlibat berusia lebih 60 tahun. Bagi mengurangkan risiko bahaya, kapasiti air di sebahagian empangan itu terpaksa dikurangkan. On an earthquake, a big earthquake, you never know what's going to happen if this is going to hold, you know what I mean? Keadaan semakin membimbangkan apabila beberapa negeri di Amerika Syarikat tidak mempunyai data dan sebahagian lagi enggan mendedahkan butiran terperinci mengenai keadaan empangan mereka. Tahun lalu, sebanyak $1 trilion Amerika diperuntukkan oleh Presiden Joe Biden untuk projek prasarana di negara itu. $3 bilion daripadanya akan diperuntukkan untuk projek berkaitan empangan.
Well, it's if you're in an area impacted by a flood caused by the failure of that dam, your life is potentially at risk. It should that dam fail. So that's why it's important. We should know the hazards around us in all shapes and forms, and dam. Dianggarkan terdapat hampir 89,000 buah empangan di Amerika Syarikat. Ianya sama ada dimiliki oleh individu, syarikat, persatuan komuniti atau milik daerah dan negeri. Seorang ibu di United Kingdom bernasib baik apabila mampu melahirkan anak meskipun ketika dia sedang menjalani rawatan kemoterapi. Hasilnya, beliau juga semakin sihat. Keadaan yang dianggap ajaib itu menyebabkan Sammy Gray menjadi wanita pertama Britain melahirkan anak selepas menjalani rawatan kemoterapi. Even through pregnancy, I was worried, were things going to be normal? Was everything going to be all right with him? Because of all the treatment I'd been through. Sebelum melahirkan anaknya 10 minggu yang lalu, Gray terpaksa menjalani rawatan kemoterapi bagi masalah kanser darah yang dihidapinya. Malah doktor turut meramalkan yang beliau cuma mempunyai beberapa bulan sahaja lagi untuk hidup. The best feeling in the world, it was just unbelievable. I didn't feel like it was real at first, yeah. Ketika ini, Gray turut mempunyai seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Sammy's the first person that I'm aware of who's had a baby after this type of treatment. We know that, unfortunately, for many women who go through chemotherapy, particularly intensive treatment, it can affect their fertility, it's unusual to be able to see this. It's a marvellous surprise. Menurut Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan Britain, seramai 2,000 orang berpenyakit kanser darah dirawat pihaknya sejak tahun 2019. Hari ini saya akan membuat satu eksperimen berkenaan dengan changing water. Langkah pertama adalah kita perlu masukkan penunjuk universal ke dalam air tersebut dan lihat apa yang berlaku pada air ini. Air bertukar warna menjadi warna hijau. Sekarang apa pula akan berlaku pada air ini sekiranya kita masukkan ais kering. Tara, air bertukar daripada warna hijau kepada warna kemerahan. Proses pemeljawapan ais kering di dalam air akan membebaskan gas karbon dioksida yang bertindak balas dengan air menjadikan atau membentuk asid karbonat. Jadi larutan ini bersifat asid. Persoalannya sekarang adalah apakah akan berlaku pada dunia ini sekiranya dunia ini mengandungi gas karbon dioksida yang terlalu tinggi di persekitarannya? Jawapannya adalah kita sudah merasainya sekarang di mana dunia semakin panas kerana gas karbon dioksida adalah penyumbang utama kepada pemanasan global. Sukan. 8 pingat emas menjadi rebutan bagi acara terjun pada Tamasya Sukan C di Vietnam kali ini. Dengan 2 acara akhir membuka tirainya Ahad ini dengan tumpuan terarah kepada pembawa jalur gemilang kontingen Malaysia, Nur Dapita Sabri yang akan beraksi dalam acara 1 meter papan anjal. Pasukan terjun negara menjadi kumpulan keempat kontingen Malaysia berlepas ke Vietnam tengah hari tadi bagi menghadapi Sukan C ke-31 di Hanoi. Skuad terjun negara dijangka tidak berdepan masalah untuk meraih pingat emas pertama walaupun berdepan cabaran baharu terhadap fasiliti baharu di Pusat Kuatik Maidin. Kira semua everything tengok bila kita nak sampai nanti and training dekat sana. Nak tak nak, we have to get used to the environment. Berdasarkan rekodnya, Nur Dapita Sabri dijangka tiada masalah untuk memberikan pingat kepada kontingen Malaysia menerusi acara kegemarannya, acara 1 meter papan anjal. Ini diikuti dengan acara 3 meter papan anjal seirama lelaki menerusi penampilan Chiu Yi Wei dan Oi Zi Liang. Untuk rekod, Malaysia mendominasi carta pingat acara terjun pada Sukan C 2019 di Filipina dengan membawa pulang 4 pingat emas dan 2 perak.
Sementara itu, kem perhimpunan akhir kontingen negara melaburkan tirainya hari ini selepas 11 hari mengikuti program persediaan fasa akhir. Dalam amanat yang disampaikan oleh Chief Dimission Datuk Nur Azmi Ahmad, atlet negara diseru memanfaatkan peluang bertanding bagi mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Majlis Penutup Perhimpunan Akhir Kontingen Negara Sukan Si Vietnam 2021 diadakan di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil dengan disertai atlet melalui dalam talian. Menyifatkan pelbagai usaha dan pengorbanan sudah dilalui semua yang terlibat. Masanya sudah tiba buat atlet negara menuai hasil yang direncanakan. Peluang hanya sekali. Peluang ini harus diteruskan hingga misi kita 23 hari bulan nanti. Dan peluang ini adalah peluang kecemasan untuk kepentingan atlet juga pada masa depan, kerana kita ada KPI yang akan datang, iaitu Asian Games, Commonwealth dan juga SEA Games. Datuk Nur Azmi yang akan dibantu Melvin Chia dan Afrita Aryani Nasril sebagai timbalan optimis dengan sasaran 36 emas boleh dilepasi sekiranya atlet menampilkan aksi luar biasa. Prestasi mereka juga katanya menjadi cermin kepada program podium selain bakal dinilai rakyat dan kerajaan. Sukan Si Vietnam akan membuka tirainya secara rasmi mulai Khamis depan. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Diego Maradona ketika dia menjaringkan semasa Argentina menentang England pada Piala Dunia 1986 memperbaharui rekod dunia apabila dijual pada harga $9.28 juta Amerika atau 40.23 juta ringgit. Rekod paling mahal bagi jersey yang dipakai semasa perlawanan sebelum ini dimiliki jersey pemain bola lisut Baby Ruth pada harga $5.64 juta Amerika yang dipakai beliau semasa musim 1928-1930 ketika bersama pasukan New York Yankees. Jersey ini agak terkenal kerana gol yang dijaringkan Maradona dalam perlawanan itu dianggap gol bagi abad ini. Dan walaupun salah dari segi peraturan permainan, Maradona menggunakan istilah sebahagian kepalanya dan sebahagian tangan Tuhan selepas dia menjaringkan gol itu. Tambahan pula, apabila gol itu kemudian dibenarkan kerana pengadil tidak melihat kesalahan dilakukan oleh Maradona. Insiden berlaku pada peringkat suku akhir dengan Argentina menang 2-1 dalam perlawanan itu. Nama pembeli dirahsiakan. Maradona yang juga ketua pasukan Argentina ketika itu turut membawa pasukannya menjuarai Piala Dunia 1986. Maradona meninggal dunia pada 25 November 2020 akibat masalah jantung. Dengan itu, sekian Buletin Didik untuk malam ini. Mengakhiri berita, saksikan aliran trafik di beberapa lebuh raya menjelang tengah hari tadi. Semoga semua mereka selamat dalam perjalanan masing-masing. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.